Maka saya selalu pesan pada orang perempuan, tambah-tambah saat-saat akhir hidup kita ni lah, berdampinglah dengan pasangan hidup kita. Buatlah sama-sama. Solat berjamaah, pergi masjid sama-sama, buka puasa sama-sama, solat sunat, bawa nak berjalan-jalan sama-sama. Bang, saya nak pergi beli tudung lah bang. Tudung bawal saya hari tu dah rosak, tukar tenggiri lah pula. Okey, ajar suami pergi sekali. Sungguh, ini saat-saat yang paling baik. Siapa yang dah tak ada suami, dia tahulah dia rasa. Betul kan? Dah tak ada lah berfikir. Lepas tu telefon anak-anak tak datang-datang. Lambat pula tu. Nanti lemak, nanti. Kalau laki okey je. Laki jom. Kalau ikut laki pun meluat juga. Tapi kasih sayang antara orang berdua ni, tu yang dapatkan hidup kita bahagia tu. InsyaAllah. Baik. Kemudian dikatakan kerana seluruh anggota tubuh badannya telah mati dan masih tersisa kekuatan hidup dan aktivitas di atasnya. Maksudnya apa? Apabila dia mati pun, dia orang yang kuat ibadat ni sampai mati dia nak buat ibadat. Sebab tu berpeluhnya. Berpeluhnya diri dia itu. Maka rasa malu itu nampak pada kedua matanya. Di pelipis bahagian tepinya itu, dia boleh berpeluh. Di dahinya itu boleh berpeluh. Di saat itulah dia rasa malu kepada Allah. Sebab masa dalam umur dia mati 70 tahun, amalnya cuma sikit, rombongan dia banyak. Tu kan, kalau nak ikutnya lah, baca Qurannya sikit. WhatsApp ni telefon ada 3, kejap tukar. Bunyi telefon tak tahu mana satu yang bunyi. Berlari daripada dapur sampai ke ruang tamu. Tu, kita jadi huru-hara lah dalam hidup kita. Mana ada tenang. Saya sebab tu masa saya nak tidur, handphone saya tutup mobile data tu. Internet tu saya off. Kalau tidak, tin. Hantar WhatsApp pukul 4 pagi, kau buat kerja apa? Ingat ustaz tak tidur ke? Soalan hantar pukul 3-4 pagi. Yang hantar pula bini orang. Kan waktu tu kalau ustaz jawab kan jadi tak elok. Yang bini orang pun satu. Kalau awak hantar kat ustaz, apa ustaz tak ada bini ke? Ini manusia pelik. Bunyi hai ustaz, lain macam bunyi. Tu kan. Allahu Rabbi. Bagi kita fahamlah, insya-Allah. Baik. Adapun orang kafir, semua itu dia tidak alami. Sedang orang ahli tauhid yang mendapat siksa. Maksudnya orang kafir dia tak alamilah tanda-tanda ni semua, dia tak alami. Kenapa? Sebab orang kafir kalau dia baik di dunia, Allah balas siap-siap lah. Dia ni orang paling baik, jaga persatuan penduduk kita ni, dia paling cepat, paling depan. Allah jadikan anak-anak dia semua baik-baik kali dia. Jaga dia sampai hari tua. Ini Allah bagi. Tapi dekat akhirat dia tak dapat apa-apa. Begitu ya. Baik, sedang orang ahli tauhid yang mendapat siksa juga tidak mengalami pengalaman seperti tadi kerana mereka sibuk dengan siksa yang menimpa. Siapa sahaja yang mati dalam keadaan yang banyak dosa, maka dia tak adalah ciri-ciri itu. Sebab kita ni, kata Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, apabila manusia ni saat-saat sakaratul maut, dia telah dipaparkan lorong-lorong mana yang dia akan pergi. Saat sakaratul maut itu, dia dah nampak dah sama ada lorong menuju pintu syurga atau lorong menuju pintu neraka. Sebab tu kita saat mati kita jadi resah gelisah kalau kita takut dengan kita nampak tu. Ini yang paling kita risau sekali. Sebab tu kita jangan ajar orang yang nak mati tu mengucap apa? Satu-satu ngajar elok, la ilaha illallah. Simple. Jangan buat macam Tok Adi dalam tanah kubur. Tak payah panjang-panjang, semua tak payah. Dia tak payah diulang-ulang banyak kali dan sebagainya. Ustaz, saya ngajar ustaz, dia tak sebut-sebut. Bukan payah sebut. Nabi kata man akhirul kalam mukhlisin la ilaha illallah dakhulal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk syurga. Siapa maksud akhir kalam tu? Bukan menyebut dengan mulut, tapi dia mati dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi kita perlu tengok bahawa keringat yang tampak di pelipis itu adalah tanda orang yang mendapat rahmatullah. Rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat lawannya laknat. Ni paling takut. Ni kita datang ni atas apa? Rahmat Allah. Betul tak? Kalau harap ke kita, elok kita pergi Maidin. Kan dekat Maidin tu.
Nasi kandang pun sedap tang tu. Tu kan ya. Eloklah duduk di rumah tengok perkembangan politik terkini tanah air. Tu kan. Elok gitu. Tapi tak, rahmat Allah menyedarkan, aku duduk kat rumah buat apalah, ada majlis ilmu lah hari ni. Mana tahu majlis ilmu adalah majlis ilmu yang terakhir dalam hidup aku hari ni. Maka berlumba-lumba kita nak buat kebaikan. Takut. Macam Jin Samsudin kata yang kita selalu ingat tu. Tiada esok bagimu. Kalau esok masih ada, tak apa. Tu kan. Esok tentu masih ada, tapi mungkin kita tiada esok bagimu. Ya. Baik. Kerana tidak seorang pun daripada wali, siddiq atau orang-orang yang berbakti, melainkan dia rasa malu kepada Tuhannya. Orang-orang yang dipanggil sebagai waliullah, orang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang dipanggil sebagai siddiq, iaitu warisan-warisan yang ditinggalkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar yang penuh dengan kebenaran, membenarkan apa yang Allah bagi. Dan orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ni banyak rasa malu dengan Allah Ta'ala. Nikmat dia bagi pada kita ni siang, malam, pagi, petang. Duit tak pernah susut dalam bank. Bertambah. Dalam handbag ni dalam ni, bukan saya punya, saya nak tunjuk je. Bukan. Dalam beg kita ni pun kadang orang perempuan bawa sekali jalan sampai 12-13 ribu. Tu, terkejut. Tu dia 1-2 ikat. 1-2 ikat. Punya dahsyatnya duit ni, kiri kanan tak ada masalah. Ada. Kami di Kedah, pulih dapat jumpa ada seorang exco, jumpa dekat dalam rumah, dalam dinding rumah dia. Tu buat kotak buh dalam dinding tu. Anak-anak pula tak mau makan. Anak-anak tahu tu duit. Anak-anak pun cerdik, kalau makan rugi kali kan. Dia pun tak makan. Tengok dalam dinding berjuta-juta duk ada kat dalam. Kan. Sekali bila nak masuk bank, sekali dia kena. Duduk ni tu. Dapat jumpa merata-rata. Hari tu jumpa di Sabah lagi teruk. Puluhan juta kan ya. Duk ada. Daripada depan rumah sampai ke atas loteng tu. Manusia. Maka kalau nak ikut, duit kita banyak, memang tak ada masalah. Hantar anak pergi belajar, tak payah ambil PTPTN apa, semua bagus. Semua bagus. Kita ada duit. Alhamdulillah. Cuma dengan nilai itu kita tidak mengembalikannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu yang rugi. Ya. Baik. Jadi kita sepatutnya ada rasa malu. Nabi kata, al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah sebahagian daripada iman. Malu pada Allah. Allah panggil hayya ala salah, kita kata nantilah. Tu. Nabi suruh kita buat amal mengikut dia, kita buat amal ikut kita sendiri. Ayah dengan mak kita tidak berbakti. Ni berdosa banyak. Malu pada Allah, malu pada Nabi, malu pada ayah dengan mak kita. Ada ayah dan mak tapi kita tak boleh masuk syurga Allah Ta'ala. Malu pada pasangan hidup kita. Ada pasangan hidup, ada orang lain ni jaga laki ni ke. Laki daripada berat 40 naik 80. Makan siang malam. Saya masa kahwin berat 48 ya. Lah 88. 2 kali ganda. Bini ni masak. Habis makan dia tanya, bang nak makan apa? Bang nak makan apa? Isteri saya bukan pandai masak. Tapi dia rajin. Nak apa? Rajin. Sampailah lah ni tak larat lah sebab dah sakit. Kan ya. Dulu masa buat je. Kita pula pantang nampak. Selera tak pernah berhenti. Kan ya. Jadi semua usaha buat kebaikan, insya-Allah nikmat, disertai dengan rasa senang menerima khabar gembira. Orang yang nak mati ni wabashiris sabirin. Allah bagi khabar gembira pada orang yang sabar. Dalam dunia dia sabar, tengok pasangan hidup geram ni tak kira dah, rasa macam nak maki pun sabar. Geram dengan anak kita ni rasa macam nak marah ni sabar. Geram dengan jiran kita ni, sidai baju sampai ke ampayan kita pun disidai kan. Tu teruk lah. Halaman kita ditanam pokok dia. Kan ada segala macam. Kereta dia letak halaman kita, laman dia letak tempat lain benda dia. Ada macam tu ke? Tapi kita sabar. Ya, maka wabashiris sabirin.
Allah kata khabar gembira buat orang yang sabar. Inilah hadiah-hadiah dan kemuliaan-kemuliaan yang Allah bagi sebelum saat dia mati. Allah dah bagi dah tanda-tanda dia mati dalam husnul khatimah. Tanda yang paling mudah kita lihat tanda orang yang nak mati ni, tanda husnul khatimah adalah apabila dia semakin dekat pada mati, dia semakin berubah kepada Allah Ta'ala. Makin berumur, makin rajin main mengaji. Faham tak faham dah, otak lekat. Dengar macam tu, lepas tu balik. Esok main pula dengar. Bodoh main mati. Oh, ya. Bukan cerdik sangat pun, tapi dia dapat kebaikan, dia berubah. Dulu masa muda-muda mana ada mau baca Quran. Lah ni kah tolak dekat tak nampak, tak tengah jauh lagi tak nampak. Minta ke anak beli lampu baru pula tu nak baca Quran. Dulu terang mana tengok. Lah ni kah rabun, silap ni, pakai ni kantong. Baca Quran pakai kantong. Kena matahari terbakar Quran. Iya, sungguh. Nampak tak perubahan dia, kan? Nampak? Sungguh. Lah ni makin tua kita duk fikir mati, kita fikir itu, kita fikir ini dan sebagainya. Itu tanda sebenarnya husnul khatimah. Jangan berhenti daripada rasa yang tu. Jangan buang perasaan yang itu. Perasaan itulah yang membuahkan hasil yang sangat baik kepada kita. Perlu saya katakan di sini, terkadang ketiga-tiga tanda itu tampak semuanya. Maksudnya apa-apa tanda yang Nabi kata tu semua boleh nampak dekat dia. Kadang-kadang kita boleh nampak 2-3 sahaja. Kadang-kadang kita boleh nampak berbelah-belah tanda kebaikan yang ada pada dia. Kadang-kadang dan macam-macam. Setelah mati baru terbongkar dia punya kebaikan, bukan terbongkar dia punya kejahatan. Kan ya? Boom, kita mati, kita dia tengok cerita abam, semua orang duk ceritakan ya. Semua rupa-rupanya dia sana, kau ni mengaku, sebagainya lah, dapat nikmat kebaikan. Yang mati terbongkar kehebatan dia, yang hidup terbongkar ketamakan dia. Perasan kan? Memang perasan. Yang hidup barulah tamak, ni abang aku, aku punya. Jadi kita tak mau perkara ni, dan kita katakan bahawa sesungguhnya kita ni kena belajar untuk melakukan kebaikan. Baik. Dan dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud disebutkan kematian orang mukmin itu ditanda dengan keringat di pelipisnya. Masih ada padanya sisa-sisa dosa, maka akan dikurangi saat dia meninggal dunia. Ini yang dikatakan bahawa orang yang mati itu kadang-kadang Allah sakitkan sikit mati dia. Orang yang mati itu kadang-kadang mati dia itu Allah aibkan sikit. Nampak macam matinya keaiban. Aksiden ni sampai berkecai badan dia. Rupa-rupanya ruh dia senyum ya dalam syurga Allah Ta'ala. Kita ni kadang-kadang mati duk tak kata senyum. Ruh kita tak tahu huru-haru biru, cacar marba, rojak pas sembuh, semua campur aduk habis belakang. Tu kan ya. Jadi hakikatnya bahawa kematian bukan bentuk mati tu, tapi kematian itu adalah pengakhiran pilihan Allah Ta'ala. Cuma kita juga boleh memilih untuk mati dalam keadaan baik. Kalau awak duk rajin main mengaji, mungkin mati dalam keadaan mengaji. Kalau awak rajin pergi masjid, mungkin mati di masjid. Kan? Itu perkara biasa. Kalau awak suka main boya, last kali mati kena dalam boya. Betul kan? Raja ulang. Berapa orang dah Pulau Pinang? Pulau Pinang kan tempat raja ulang. Ni mamak-mamak, malbari ni semua ni kaki mayang ulang semua. Last kali dia mati dengan ulang. Biasalah. Bomo boya. Boya kata hang bomo hang mai tang ni. Kan dengan bomo sekali kena telan. Tak, perkara biasa. Kalau awak duk ulang pergi pasal malam ya, daripada buka pasal malam sampai tutup pasal malam, muka dia duk ada situ, takut mati kat pasal malam lah. Boleh tak pergi pasal malam? Boleh lah, tapi pilah lepas solat maghrib. Jangan pi saat-saat nak maghrib. Pi lepas solat maghrib, pilah, pi tu tujuan terus. Jangan duk pi tengok satu. Habis 19 lorong. Keluar beli yang taufu ya. Apa menyemak kan ya. Kalau nak beli terus pergi beli. Kami orang lelaki senang. Orang lelaki dia aim dah. Sebab kami tak boleh fikir banyak.
Kami memang tak boleh fikir banyak. Kadang-kadang hak bini pesan 3 ya. Tu pun terlupa satu. Betul. Memang pizza beli balik. Lah lupa. Orang perempuan dia fikir banyak. Sangat banyak. Dia tulis 10, dia bawa keluar sekali 30. Dia lalu yang nampak. Itu kelebihan orang perempuan. Lah saya nak beli kasut. Kasut saya hilang dekat masjid. Memang eloklah hilang di masjid. Kan ya, kasut hilang. Kita pakai kasut pula tu Dr. Kadin. 200 lebih. Selipar kan. Jadi hilang. Jadi kita pun bagi tahu dengan bini kita, ini ujian tau. Sebab tu Allah kata sabar dan pertahankan kesabaran. Ya, sabar dan pertahankan kesabaran. Surah Al-Imran surah ketiga ayat 200. Bila hilang dekat masjid saja, maka kena sabar. Ini tahap pertama, sabar. Tak apalah. Kalau tak hilang tak boleh beli baru. Tu kan ya. Hilang boleh beli baru, tak apa, sabar. Terus balik rumah bagi salam ke bini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru sampai. Ni apa saya ni? Pi kaki orang balik kaki ayam. Bini. Setan dah masuk kat dia. Kan? Ni mesti hilang di masjid. Cuba tengok penyamun di masjid lagi ramai pada kat luar. Kita pula hak sabar tadi dah hilang dah. Memang orang masjid memang jenis tu. Dah. Habis. Rugi. Patutnya Allah Ta'ala nak wakafkan dengan cara cantik dah tu. Cantik dah, kita boleh lah beli baru. Tak apalah, kita pun tak apalah. Tu dah selesai dah, kita rugi. Pilah kedai, pilah setempat nak pergi beli. Bawa bini kata tak apa, biar saya teman. Bini kalau dia kata nak teman, jagalah tu. Tu kan. Saya kalau dia kata nak teman, saya mungkin tak jadi beli. Sebab takut dia beli, duit tak cukup. Iya. Pi duk cari, pi masuk dah. Dia pi hantar masuk, saya pun pi masuk kedai. Ya, kedai kasut ni pilih. Cari bang, saya nak pergi ikut sana Ustaz. Ada harapan. Ada harapan lah. Kita pilih, otak duk teringat kat dia tu. Pilih tak jumpa. Kita tak jumpa. Dia patah balik dekat dia 2. Dia jumpa 2. Tu. Itu fitrah Allah bagi pada orang perempuan. Kalau orang perempuan tak suka membeli, tu gila lah namanya. Sebab fitrah dia memang macam tu. Saya sabar ya, semua tak ada masalah. Lagi bini suka beli, saya lagi suka. Sebab seluruh harta kita digunakan untuk kebaikan. Saya dapat pahala. Habis cerita. Hang nak beli apa, lagi ada duit ambil. Tapi beli benda yang bermanfaat. Hang nak pakai hari ni, nak pakai tudung ni, esok nak pakai tudung ni, pergi beli. Tak ada masalah apa. Suruh. Jangan duk pergi buang duit merata-rata saja. Cuma kesiannya satu, sebab orang beli dia banyak. Beli periuk, pressure cooker 4. Semua duduk dalam kotak, tak buka-buka. Betul. Beli kuali tak melekat lah, tak goreng-goreng pun. Tu kan, segala macam lah. Segala macam. Tapi tak apalah, asal kita bawa diri kita untuk bawa kebaikan, sudah melepasi dah tu insya-Allah. Maksudnya apa? Maksudnya tanda orang mati boleh nampak tak di dunia ni? Boleh. Tanda orang mati dalam melakukan kebaikan insya-Allah. Baik, kesimpulan kita pada hari ini daripada yang pertama tadi, orang perempuan boleh ziarah kubur, tak ada larangan, tapi jaga had dan disiplin diri. Kemudian dalam bab ni, orang mati dia terpilih pada 2 keadaan. Yang pertama husnul khatimah, yang kedua su'ul khatimah. Bila husnul khatimah, maka kita boleh nampak tanda dia. Bila su'ul khatimah, kita tak nampak tanda dia. Tak payah duk cari orang ni. Oi, dia ni mati masuk neraka, tak. Tapi yang tanda masuk syurga, ada beberapa gambaran yang Allah bagi di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan jumpa pada pertemuan yang akan datang untuk membicarakan tentang keluarnya nyawa orang mukmin dan nyawa orang kafir. Ya, insya-Allah. Baik, 1-2 soalan, silakan. Sat ya, 1 jam. Kalau mau mana? Sila. Okey, baik. Ada kemungkinan tak? Soal kemungkinan kita serah kepada Allah Ta'ala. Kalau kita jelas
Ada kejadian di mana saat dia nazak, dia panggil orang. Dia panggil, dia kata tolong Islamkan saya. Yang tu hidayah di saat akhir. Tapi ada kemungkinan tak saat dia nak mati itu dia dapat kalimah la ilaha illallah? Ada kemungkinan kalau itu kemahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah terjadi tanpa pengetahuan kita, maka urusan dia memang macam biasa secara zahir, tapi ruhnya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dia ternyata terang, zahir manusia tu nampak dia tu berubah dan lafaz kalimah syahadah, maka orang Islam yang hidup wajib mempertahankan jenazah dia untuk diuruskan oleh orang Islam. Ini bahaya. Tapi kena jagalah. Macam beberapa kes berlaku di Malaysia. Ya, berlaku di Melaka, kita tak dapat tuntut jenazah dia sebab jenazah dia itu dia tidak war-warkan keislaman dia. Tapi tak apalah, roh dia akan berada di sisi Allah. Kemudian tentang berebutnya anak bila satu keluarga masuk Islam, tiba-tiba bini kembali kepada agama asal, laki Islam, dan anak-anak pula tu duduk dengan bini. Tiba-tiba umur 18 tahun baru hang nak pergi ambil dia mengaku orang Islam. Memang kita tak kena gaya lah, kita buat benda tak betul. Dia dibesarkan dalam agama mereka tu dah 18 tahun. Memang mereka tak mau lah. Itu agama bertindak secara rasional dan tepat. Jadi cuma benda hak nyata kita boleh berjuang, tapi benda gaib yang tu Allah Subhanahu Wa Taala punya urusan. Wallahu a'lam. Sila. Baik. Seandainya orang yang tahu itu tidak memberitahu kepada balu tersebut, jangan pergi. Adakah dia berdosa? Jawapannya dia tidaklah berdosa, disebabkan kurang kemampuan untuk bagi tahu. Dia tahu, tapi nak bagi tahu tu tak sampai hati. Sebab tu iman ni ada 3. Satu, marra'a minkum munkaran falli ghairi biyadihi, guna tangan, kuasa. Fa illam yastati' fa bilisani, cakap dengan mulut. Fa illam yastati' fa biqalbi, tanamlah hati. Aku tahu tapi aku takut dia duk sedih sangat tu. Dia tak tahu hukum, aku nak bagi tahu tak sampai hati. Aku pun iman tak kuat, maka hukum dia tidaklah berdosa, tapi iman dia tu lemah. Tapi kalau kita kawan yang sejati yang duk mengaji macam ni, kalau tak kuat juga kira teruk. Pi peluk dia, kata, "Kak, kan kita mengaji dengan Ustaz Amran hari tu, tak boleh. Elok kak duduk di rumah, tenangkan hati, doa dengan Allah Ta'ala. Dah, itu cukuplah, lebih baik." Maksudnya dia tidaklah jatuh berdosa. Ya, melainkan kalau orang yang pi tu dia tahu tak boleh pi, tapi dia nak langgak pi juga, yang tu dia berdosa lah. Okey, wallahu a'lam. Sila. Okey, jawabannya maksudnya jenazah nak diuruskan di masjid. Bolehkah isteri nak bawa ke masjid, iringi ke masjid? Jawabannya yang terbaik duduk di rumah. Tetapi tidak dilarang ke masjid. Yang ni yang dilarang, jangan pergi ke kubur. Saya kata jangan pergi masjid, duduk di rumah. Urusan menguruskan jenazah, urusan semua adalah urusan orang lelaki. Orang perempuan tenang aja di rumah. Siapkan apa yang patut di rumah, yang lain-lain serah pada orang lelaki yang menguruskan. Nanti dia orang balik, akak dah selamat, alhamdulillah. Dah selesai gitu je. Tak payah, awak dah mula iddah, awak keluar daripada rumah pergi ke masjid, itu dah dalam iddah tu. Sebab dia dah meninggal dunia, itu sudah dalam iddah. Cuma sebahagian mengatakan bahawa masih dibenarkan. Kalau dia datang tu bersama ahli keluarganya, tinggal duduk di masjid, nak melihat pengurusan terakhir sebelum dia disolatkan dan sebagainya. Tapi kalau datang sini pun, tolong jangan terus pergi ke kubur. Yang tu je. Wallahu a'lam. Lagi? Jawabannya tidak salah kalau nak memandikan pasangan hidupnya. Tetapi kalau yang mandikan jenazah tu kan orang lelaki,
Yang awak masuk sekali pergi, awak tu perempuan. Tok Bilal pun nak selak perut kerang, perut Tok Bilal yang nampak, bukan perut jenazah. Jadi apa boleh pun buat. Kalau yang mandikan tu anak-anak dengan mak dia tak apa, tapi sebab yang nguruskan tu anak-anak 2 orang, jemaah masjid 4 orang. Jadi tak eloklah isteri berada pada tempat tu dari sudut adabnya, walaupun tidaklah dilarang, tapi dari sudut adabnya seeloknya tak payah. Duduk je di tempat lain, tunggu sehingga selesai. Lagi? Okey, baik. Ada orang kata saat-saat dia nak nak mati tu badan dia berpeluh, pecah peluh, dan adakah dia sama dengan keringat yang keluar ni? Saya katakan tidak. Sebab kajian mendapati bahawa orang yang mati kerana tiba-tiba berpeluh tu, itu adalah serangan jantung atau panik jantung. Peluh ni dia basah, badan dia basah. Ya, orang kata itu air mandi dia keluar, yang lama-lama itu keluar. Tak, jawabannya bukan. Dan dia juga bukan termasuk dalam perkara bab keringat yang berada di pelipis itu. Dia dikatakan orang yang kena serangan jantung. Dan saya merasai itu suatu kebenaran kerana saya pernah kena serangan jantung ketika umur 42 tahun. 9 tahun yang lepas. Sekarang saya pakai 2 stand, 2 tersumbat, ya. Dan masa kena serangan jantung, saya tiba-tiba badan rasa macam tak selesa. Kemudian saya sakit dada bahagian kanan, bahagian tengah dan bahagian kiri. Tak lama kemudian belikat saya berdenyut-denyut dan saya terpaksa mengeliat begitu begini. Saya akan sendawa, perut saya menjadi keras seperti ada angin penuh. Tiba-tiba saya rasa saya tercari-cari nafas saya kat mana. Saya cari nafas, saya tak jumpa nafas. Dan ketika saya panik, peluh keluar basah baju. Waktu tu baru doktor sampai dan buat ECG dan mendapati saya diserang sakit jantung. Barulah ambil ambulans. Itu tanda dia. Memang berpeluh badan ni, basah baju kita dengan serangan tu. Memang itu perasaan apa yang berlaku pada diri kita sendirilah. Ya, wallahu a'lam.